Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sekali lagi bertemu dan menyambung bacaan kita dari surah Al-An'am, surah yang ke-6 dari ayat 36, insya-Allah. Baik. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi lah puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan juga salam atas keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga yang terkhusus Allah Ta'ala rezeki kepada kita boleh baca Quran. Boleh baca Quran, mudah-mudahan kita ni tenang hati dengan Quran dan diberi petunjuk kepada kebenaran. Kerana sifat kebenaran ni hidayah. Bukan kita boleh bui kepada siapa kita nak bui, dan bukanlah kita mendapat hidayah ni dengan kehendak kita semata-mata. Sebaliknya, kalau tidak kerana petunjuk dan taufik dari Allah, kita pun tak terpandu kepada hidayah. Bak kata ahli syurga yang kita sebut dalam surah Al-A'raf baru ni, Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami ni. Lihadza, untuk agama Islam sehingga boleh masuk syurga ni. Wa ma kunna linahtadiya, kami ni tidaklah mendapat hidayah. Laula an hadanallah, kalau Allah tak beri hidayah kepada kita. Jadi mintalah taufik dan hidayah kepada Allah agar kita ni berada di atas kebenaran. Dan jangan sombong, jangan rasa riak, jangan rasa kita ni memang kebenaran tu memang hak kita dah. Gapo hak kita royak tu mesti betul. Tak. Kebenaran ni milik Allah. Saya sebut lagu ni sebabnya kadang-kadang bila kita duk baca komen dalam Facebook lah. Sebab lah ni kuat main Facebook kan. Kita boleh tengoklah pemikiran macam mana. Kita ni kalau dibawa satu dalil, satu hujah, jangan kerah sangat. Kerah dari sudut mana? Kerah nak tolak hujah yang dibawa kerana dia tu tak serupa dengan hak kita buat. Macam tadi duduk tengok ada satu video Tok Guru Ni Aziz. Tuan Guru Ni Abdul Aziz ni cerita pasal buat kenduri sempena kematian. Bawa perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, nak kata kenduri sempena kematian ni adalah dari amalan jahiliyah, bukan dari amalan Islam. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal lah. Tok Guru Ni Aziz ni dia nukilkan perkataan tersebut. Lepas tu orang tanya dia, kalau orang mari jauh, tak macam mana? Tetamu mari jauh, boleh ke tak kita jamu? Dia kata tu dua benda yang berbeza. Hak tak bolehnya kenduri sempena kematian. Adapun hak jamu saudara mari jauh tu, kita bukan jamu dia kerana mati, kita jamu dia kerana hormat tetamu. Makna kalau dia mari sebelum mati pun kita jamu, dia mari masa mati pun kita boleh jamu. Sebab kita jamu dia ni kerana dia tetamu hak mari hak jauh. Adapun jamu sempena kematian tu dibawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi ni dengar berita Ja'far bin Abi Talib ni mati dalam perang Mu'tah. Bila mati tu Nabi pun sedih. Ja'far ni sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib sepupu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far, bini dia, anak dia, cucu dia. Kita buat makanan pergi beri ke dia untuk menghiburkan hati dia yang sedang bersedih dengan kematian Ja'far. Jadi atas dasar tu maka dia kata tak kenalah kita ni terbalik. Nabi suruh buat makanan beri kepada keluarga Ja'far. Hak amalan kita ni Ja'far tu buat untuk kita mari rumah dia. Jadi terbaliklah. Itu kata Tok Guru Ni Aziz itulah, dalam syarah dia panjang juga dah dalam 8 minit. Tapi hak saya nak sebutnya, di saat terai lagi jelas tu kita dengar apa hak Tok Guru Ni Aziz bagi tahu. Bila kita baca komen ni, ada juga orang dia kata Tok Guru bukan larang buat makan tahlil, dia larang jamu sempena kematian. Hak kita buat ni jamu nak sedekah ke orang niat kepada si mati. Dia kau pusing kat tu pula. Memanglah dia mau kata lagu tu, tapi nak sedekah pahala kepada si mati ni bukan ke buat masa sempena kematian dia. Benda tu tidak ada amalan di sudut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat nak sedekah, buat makan lagi lah panggil pergi sedekah kepada anak yatim kau dan sebagainya. Tapi dak ni buat makanan di apa tu di rumah si mati. Mari juga saya dengar video Ustaz Syamsuri Ahmad. Dia cerita pasal benda yang sama juga. Iaitu cuba bayar kalau orang tu mati ni miskin, susah. Nak bayar kain kafan pun berhutang.
tiba-tiba nak kena buat makan kat orang. Dia kata dia ada pergi satu tempat tu di Penang tu, ziarah kawan dia lama. Tengok-tengok, tanya mana rumah tu orang ramai. Tengok orang ramai, rupanya dia sakit berat. Siapa-siapa tu, dia pun pergi ziarah. Kebetulan masa tu kawan tu nazak, sempatlah dia talqinkan, yang ajar dia mengucap. Kemudian orang tu mati. Bila mati tu, bini dia ni jadi macam tak betul. Bini tak betul. Pergi duk tarik baju kat buka mari, duk tarik baju. Lepas tu Ustaz Syamsuri ni bagi tahulah kepada orang-orang perempuan. Pergi tengok dia tu, pergi tengok dia. Dia apa masalah dia ke apa. Lepas tu dia tengok tu, kata apa, cari apa. Dia kata dia fikir nak buat makan macam mana lah malam ni. Ni hak mati ni kain kafan pun kita berhutang. Nak buat behung ke apa, dia kata. Nak buat behung pun tak, ni. Behung pun tak cukup. Ni. Jadi Ustaz Syamsuri kata panggil tu imam tu. Panggil tu imam. Dia cakap dengan tu imam. Tu imam uruskan jenazah ni. Hak mana hak wajib. Ni. Cukup. Jangan kata tanya, jangan tanya sepatah pun, jangan tanya keluarga si mati. Malam ni ada jamu ke tak? Jangan tanya dia sebab dia tengah bersedih. Kalau Tok Emel nak buat juga, Tok Emel panggil orang kampung, kutip sikit seorang, buat di masjid, doa untuk si mati ni. Kalau nak buat jugalah. Tapi kalau Ustaz Syamsuri kata dia tak buat lah. Cuma nak sebutnya, ada orang susah gitu semua sekali nah. Sampai pekat bila mati pun, nah, dia bimbang. Nak bagi kafan, kain kafan pun tak cukup. Tiba-tiba kena fikir kepada orang nak jamu. Jadi kembali kepada sunnah itu lebih afdal. Cuma yang saya nak sebutnya tadi, macam mana orang ni kalau dah memang nak buat juga, dia kena dok. Kita bukan nak sempurna kematian, kita buat makan nak jamu orang. Niat pahala kepada si mati. Kalau guna alasan tu tak ada salahnya. Hak orang zaman dulu pun niat lagu tu dah juga. Hak Imam Ahmad sebut tak boleh pun niat lagu tu dah juga. Ya, hak tu guna Aziz royak pun dia faham sangat. Amalan kita masyarakat ni hak dia royak. Tapi moga bagi hidayah ni. Nah, Allah Taala beri pada siapa yang dia nak bagi. Kita dengar sekali kita faham dah. Ada orang hak nak buat juga tu kak. Dia kona lah. Dia royak lah masalah niatnya begini, masalah nak jamu orang mari jauh dan sebagainya. Nak jamu orang mari jauh tak ada masalah. Cuma utama ialah taufik dari Allah, supaya minta taufik dari Allah agar kita ni ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni ikut ajaran Nabi ni penting. Yang penting. Walaupun kita ni tidak alim lah mana, tapi sekurang-kurangnya kita tidak menyeleweng. Kita tahu tak banyak sikit je, tapi sekurang-kurangnya kita tidak menyeleweng. Sebab bila kita dah buat sesuatu yang Nabi SAW tak ajar, malah kita berkerah pula. Benda ni kalau kita buat kerana jahil, orang royak kita berhenti. Tapi bila kita orang royak Nabi tak, kita berkerah pula. Maknanya memang sungguhlah kita ni nak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kena beringat. Kalau kita tak tahu, orang bagi tahu, kita berhenti. Nampaklah kita nak ikut Nabi, cuma sebelum ni kita buat sebab tak tahu. Tapi bila orang bagi tahu, Nabi tak buat, sahabat tak buat, Imam Ahmad kata ni amalan jahiliyah, dan mekona juga, kehir juga nak biar boleh buat, itu maknanya memang nak buat, dan itu tegar di atas menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kita kena beringatlah. Kita minta doa kepada Allah agar kita ni tidak sampai kepada ta'assub ataupun orang panggil membabi buta bahasa kita lah. Ikut secara membuta tuli. Ikut ya. Ikut membuta tuli tak apa. Bukan tak apa ke mana. Okey lagi kalau dia jahil. Ni bagi tahu pun nak buat juga. Yang tu kita pun
doalah kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi taufik, hidayah, petunjuk. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Adapun kita ngaji Quran ni, pertama sekali kena ada sifat tunduk dan patuh. Ngaji agama ni kena rendah diri dengan Allah dan Rasul. Itulah nombor satu sekali. Gapo Allah Ta'ala kata, gapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kita kena dengar. Dan kita tak boleh kata ikut akulah. Aku nak ikut kau, aku tak boleh ikut kau, itu aku punya suka. Dalam agama tu tak boleh lagu tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab. Kita pernah baca dah sebelum daripada ni, dulu-dululah. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh seorang mukmin lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu perkara, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah, mereka kata ikut kami lah nak pilih, kami nak ikut kau, kami tak nak ikut kau, kami punya suka. Tak boleh orang mukmin sifat dia lagu tu. Kalau Allah dan Rasul kata, orang mukmin ni sebaliknya jawapan dia sami'na wa ata'na. Gitu je. Ni sifat orang mukmin. Bila datang keterangan dari Allah dan Rasul, yakni keterangan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, tak ada dah jawapan hak boleh, hak layak keluar daripada mulut seorang mukmin. Tak ada lah jawapan hak paling layak keluar daripada mulut seorang mukmin melainkan sami'na wa ata'na. Kalau dia kata lain daripada tu, nantilah dulu, tengoklah, kalau aku ikut, aku ikut, kalau aku tak sikut, tak sikut. Itu tidak layak bagi seorang mukmin. Semoga Allah Ta'ala, kita doalah banyak-banyak, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita dari sifat ingkar, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat kita ni surah yang ke-6, surah Al-An'am ni, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala kata, innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya sanya orang-orang yang menyahut seruanmu itu adalah mereka yang mendengar, yang mahu menurut kebenaran. Wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Adapun orang mati, Allah bangkitkan mereka semula pada hari kiamat kelak, kemudian mereka dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Ya'ni bidzalikal kuffar li'annahum mautal qulub fashabbahahumullahu bi amwatil ajsad. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita sebelum ni, Allah Taala kata Nabi ni dia rasa berat orang tak ikut dia. Orang tak ikut dia. Orang tahmah dia, orang caci dia, dia kata orang tak dengar. Padahal orang tahu dia betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, hak ikutmu ni, hak ikut kamu ni, innama yastajibu alladhina yasma'un. Adalah orang-orang hak memang boleh mendengar. Adapun orang hak tak ikut tu supaya orang mati. Wal mauta, supaya orang mati. Yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Mereka ni akan dibangkitkan kepada Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tak dengar Nabi ni seolah-olah orang mati. Orang mati ni lagu mana sifat dia? Tak dengar, tak boleh kecek, buta, tak boleh berfikir. Orang mati lah. Jadi kalau
maksud dia di sini ialah sebenar-benarnya mati hati. Orang tak dengar Nabi ni sebenarnya orang mati, hatinya mati. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Dan mereka golongan musyrik berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat dari Tuhannya. Dia minta mukjizat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dia minta mukjizat untuk membuktikan kebenaran Nabi dan supaya dia ni percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Walakin aktsarahum la ya'qilun, la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui apa dia balasan yang akan menimpa kalau mereka tidak beriman. Maknanya orang kafir ni asyik dak minta tanda bukti. Mana bukti Nabi Munir Rasul? Mana bukti? Kemudian Allah Ta'ala kata Allah boleh je turun bukti. Cuma masalahnya kamu je tak tahu akibat dia. Akibat apa dia? Akibat kalau turun bukti kamu tidak beriman. Kalau turun bukti kamu tak beriman juga berat. Jadi bukan Allah Ta'ala tak boleh tunjuk bukti tak. Tapi dari sudut kaedahnya, kalau datang bukti kamu tidak beriman kepada Allah, maka berat. Berat hukuman dia. Sebagaimana sebelum daripada ni, kita dah sebut cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta bukit Safa tu tukar jadi emas. Nabi minta dengan Allah. Jibril kata boleh, Allah Ta'ala perkenan. Tapi dengan satu syarat. Kalau selepas daripada Allah Ta'ala tukar bukit Safa jadi emas, kaum kamu tidak beriman, belum juga beriman, maka Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka atau ke atas mereka azab yang tidak pernah Allah timpakan kepada seorang pun dari seluruh alam. Dari seluruh alam. Jadi Nabi bila dengar lagu tu tak jadi. Tak apalah. Jadi ini sifat. Sebaliknya kalau kita faham betul-betul, bimbang juga kita ni kepada orang yang mana diberikan bukti tapi tetap degil dengan kebatilan mereka. Itu tu perangai orang-orang musyrikin Quraisy. Minta bukti, bila orang bagi bukti dia kona pula. Tak. Macam tak adil lah. Waktu Guni Aziz kata jelas dah kita faham. Dia rakyat tu masalah jamu sempena kematian, maknanya jamu rumah ketika ada kematian panggil orang makan rumah dia. Wak mari pula bukti dalil bahawa Nabi SAW suruh buat makanan kepada keluarga Ja'far. Bukan keluarga Ja'far buat makanan kepada sahabat pergi ziarah. Wak mari bukti jelas pula kata Imam Ahmad bin Hanbal pun lagu tu juga. Dan kata ulama-ulama lain pun lagu tu juga. Mari dia kata dah, mana ada orang buat kenduri sebentar kematian. Orang buat kenduri bukan sebab kematian, orang buat kenduri ni sebab nak jamu orang niat pahala beri kepada si mati. Dia kena lagu tu. Jadi gemari maknanya natijah dia orang pergi rumah si mati, orang makan rumah si mati, kemudian tu mati jadi susah. Benda sama, dia kena juga nak biar boleh buat ni macam-macam alasan dia. Macam-macam alasan. Akhir sekali hak Nabi suruh tu tak ada orang buat. Kalau pakat guna alasan kita bukan nak jamu
sempena kematian. Kita ni nak beri makan kepada orang, niat pahala kepada si mati. Oh baik, kita terimalah argumen tu. Kalau semua orang faham lagu tu, siapa hak nak buat hak Nabi suruh? Buat makan kepada ahli keluarga si mati. Siapa nak buat? Bukankah kalau kamu buat hak kamu kata tu, kamu telah menyebabkan apa hak Nabi kata tu ditinggalkan. Inilah perkataan Abdullah ibn Mas'ud kalau tak silap. Tidak dihidupkan satu bid'ah, melainkan matilah dengannya satu sunnah. Dah kita pakat tahu buat hak Nabi buat, hak Nabi suruh. Pakat kata boleh belaka. Siapa nanti hak nak buat hak Nabi suruh ni? Siapa hak nak buat ni? Kita tak boleh, bukan kata nak tegar sangat hak demo buat. Hak demo buat kita tak bimbang, ikutlah demo nak buat kau tak buat. Kita hak saya ni hak Nabi buat. Kalau pakat buat hak lain, siapa nak buat hak Nabi buat ni? Hak sunnah ni siapa? Besar sangat benda hak tidak sunnah ni, sehingga mu pegang, mu kerah, perjual sungguh atas alasan tak salah nak buat hak Nabi. Okeylah, kita terimalah. Demo nak berjual sungguh, hak tu demo selekeh lah. Cumanya kita nak tanya juga, kalau demo pakat royak boleh buat hak Nabi tak buat ni, siapa seksa-seksa hak nak perjual hak Nabi buat ni? Dah pakat boleh buat belaka, Nabi tak buat pun tak apa, kita boleh buat. Tak salah pun nak buat hak Nabi tak buat pun. Tak salah pun kita nak buat benda baik, asal benda baik. Asal benda baik, demo pun terima. Okey, kita pun tak apalah, demo kata gitu selekeh. Kalau pakat buat lagu tu belaka, siapa lah ni buat hak Nabi buat ni? Dalam kes tak ada, siapa dia hak nak masuk kepada keluarga si mati? Kalau dah pakat kata boleh keluarga si mati, masuk untuk orang hak mari ziarah. Bukankah benda tu berlawan ni, bertembung? Dia tak jadi dua. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mata kita, telinga kita, hati kita jangan sampai ditutup koci kemah oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kesombongan hak ada, sebagaimana yang telah menimpa kafir Quraisy. Allah Taala kata bukan tak boleh tunjuk, boleh je. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah. Allah boleh berkuasa nak bagi petunjuk, nak bagi tanda mukjizat. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakannya tak tahu apa implikasi dia kalau Allah Ta'ala tunjuk bukti, tiba-tiba kamu tidak beriman. Jadi jangan sedak sangat duk minta mukjizat ni. Sebaliknya hak ada dah tu depan mata tu, perhati hak tu, tengok molek. Gapo dia? Quran. Sunnah Nabi. Hak ada jelas barang depan mata tu. Kalau musyrikin tu duduk sekejap, renung molek dengan hati yang merendah diri lah, insya-Allah dia nampak. Sebagaimana kita dah sebut malam, Abu Jahalnya, Abu Sufyannya, Al-Akhnas bin Syariknya, pergi belaka dengar hak Nabi baca malam-malam. Sebab dia tahu benda hak Nabi rakyat tu betul. Cuma masalah Abu Jahalnya ke apa? Kerana dia ada sifat ta'assub kepada kabilah dia. Dia tak nak kabilah dia kalah dengan kabilah Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf. Jadi dia pun tidak beriman. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru ala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Dan tidak seorang pun binatang yang melata di bumi ini, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka itu umat-umat seperti kamu. Melainkan umat seperti kamu. Berkata Imam As-Suddi,
ai khalqun amthalukum, makhluk Allah seperti kamu. Maknanya burung ni satu bentuk kejadian makhluk Allah, satu kumpulan, satu umat. Pok-pok burung ni ada cara dia. Semut pula satu umat. Pok-pok semut ni ada cara dia. Pok-pok gapo lagi? Binatang-binatang melata ni pok-pok dia. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Melainkan dia ni supaya lah, supaya kamu semua. Dia ni umat. Dari sudut mana umat ni? Dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah. Cuma dia tidak diuji seperti mana kamu diuji. Tapi dia makhluk Allah tak? Makhluk Allah. Dia ni satu umat yang beriman kepada Allah. Sama ada burung di langit, binatang di bumi, semuanya adalah umat, yakni berkata Imam Suddi, makhluk Allah. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Tidaklah kami tinggalkan sesuatu pun yang ada dalam kitab ini. Yakni ay al-jami'u ilmuhum indallah wa la yansa wahidan min jami'iha min rizqihi wa tadbirihi sawa'an kana barriyan aw bahriya. Dia kata di sini semua ni Allah Ta'ala tak tinggal pun dalam kitab ni dari sesuatu, yakni semuanya itu adanya ilmu di sisi Allah. Macam mana nak jaga burung, macam mana nak jaga semut, macam mana umat tu, macam mana umat ni, semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah tak tinggal satu pun, melainkan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam nanti kita sapalah surah Al-An'am ni, tidak ada satu pun daun hak gugur di muka bumi ni pun melainkan ada tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selah daun daripada banyak daun-daun yang gugur ni, tidak gugur satu daun melainkan ada tercatat dalam kitab. Jadi betul lah, semut ko, burung ko, binatang apa sekalipun sudah tercatat takdir dan ketentuan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tunjuk kekuasaan Allah ni sangat besar. Sangat besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni bila dengar kuasa Allah tu besar, layaklah bagi kita untuk tunduk dan taat kepada Allah. Tu je tujuannya. Dan Allah Ta'ala ni nak tunjuk kepada kita kekuasaan dia ni, tidak nak berseru saja-saja. Nah, Allah ni kalau dia tak sebut pun memang dia Tuhan dah. Tak ada orang yang boleh rebut daripada dia kekuasaan dia. Tak ada. Dia seorang aja. Allah Ta'ala ni wahdahu la syarikalah. Dia satu-satunya yang tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau dia tak sebut, kalau manusia tak puji pun, tak ada apa-apa bagi Allah. Cuma Allah Ta'ala sebut kekuasaan dia ni nak suruh manusia ni khabar, sedar, dan nak suruh manusia ni taat kepada Allah, berasa bahawa Allah tu maha besar. Bila Allah ni maha besar, lalu dia pun tunduk dan patuh beribadat kepada Allah. Gapo Allah Ta'ala rakyat dia dengar lah. Moga Allah Ta'ala ni besar, hebat pada dia. Kalau dia ni besar pada Tuhan, tu lain cerita lah. Dia berasa dia tak nak dengar hak Tuhan rakyat, hak Tuhan suruh dia tak nak buat, hak Tuhan larang dia pergi langgar. Pasal apa? Dia berasa dia lebih besar daripada Tuhan. Tapi sepatutnya tidak lagu tu. Bila Allah Ta'ala sebut kekuasaan Allah ni, nak tunjuk Allah ni besar, maha berkuasa. Jadi mana-mana makhluk dia, kalau Allah Ta'ala rakyat gapo-gapo, dia kena tunduk, dia kena patuh. Dia kena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikumpulkan.
untuk dihisap dan menerima balasan. Untuk dihimpunkan dan menerima balasan. Termasuklah binatang-binatang juga. Binatang-binatang juga akan dikumpulkan. Mereka akan dibalas juga. Ni umat-umat ni. Umat-umat, semua umat. Termasuk binatang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Cuma beza pembalasan dia dengan pembalasan manusia. Binatang ni selesai hukuman dia kan, maka dia pun balik semula jadi tanah. Habislah dia. Lepas balas tu, hak tanduk dulu, hak kena tanduk, dia pula hak je tanduk. Dulu hak ada taring, hak ada cakar, jadi tak ada taring, tak ada cakar. Binatang hak dia wak nanya tu pula minta balas dengan Allah. Begitu begini selesai semua kisah antara binatang, maka Allah Ta'ala pun tukar semua sekali jadi tanah. Tinggallah manusia. Tinggallah manusia dan juga jin. Mukallaf. Manusia dengan jin pun tinggal. Maka diadililah manusia. Oh, saat tu juga dia pun bimbang, dia pun kata, ya laitani kuntu turaba. Kalulah aku jadi tanah serupa binatang tadi. Oh, selesai dah. Tapi tak lagu tu. Manusia ni akan dihukum dengan sifat yang lebih detail. Dan hukuman dia pula lebih berat. Pasal apa? Sebab dia lebih mulia daripada binatang. Dia ada akal, dia ada mata, dia ada telinga, dia ada hati. Binatang ada mata, ada telinga, ada gigi, ada tangan, ada kuku. Tak, macam-macam lah. Tapi dia tak ada akal. Jadi bila dia tak ada akal tu, dia tidak ditaklifkan apa yang Allah Ta'ala taklifkan manusia. Bila Allah Ta'ala taklifkan manusia, maka kalau manusia tu tak buat, beratlah balasan dia. Baik. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Apa maksud dia? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat keterangan kami, mendustakan ayat-ayat kami. Summun wa bukmun fi dhulumat. Mereka ni summun, bisu, bukmun, tuli, fi dhulumat, dalam keadaan gelap gelita. Man yasha'illahu yudlilhu. Baik. Ay mithluhum fi jahlihim wa qillati ilmihim wa adami fahmihim. Allah Ta'ala kata apa tu? Bisu, tuli, gelak gelita. Ni adalah perumpamaan pada kejahilan dan sedikitnya ilmu serta tiada faham. Ni serta tiada faham. Kita pun dah baca dah banyak kali. Summun wa bukmun, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ni summun, bukmun, umyun, bisu, pekak, buta. Ayat hari ni summun wa bukmun fi dhulumat, dalam kegelapan. Gelap tak nampak jugalah. Tak? Gelap tak nampak juga. Man yasha'illahu yaj'alhu, man yasha'illahu yudlilhu, wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkan dia menurut peraturan tetapnya, dan siapa yang dia kehendaki akan dijadikan di atas jalan betul yang lurus. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Jadi macam kita sebut di awal tadi, kita ni boleh hidayah adalah dengan kehendak Allah. Siapa yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah, buatlah apa pun, koyaklah mari 1000 dalil pun, dia tak akan dapat hidayah. Jadi kenapa orang ni dapat? Kenapa orang tu tak dapat?
Mu tak usah tanyalah hak tu. Hak tu kehendak Allah. Dan kalau kamu kata kalau gitu tak acilah. Kena tepek pula. Kena kepil pula satu nama Allah yang lain, iaitulah Hakimun, Alimun. Allah Ta'ala ni dia buat tu dengan bijaksana. Dia buat tu dengan ilmu pengetahuan dia. Dan Allah ni Al-Adlu, Tuhan yang maha adil. Dia maha adil, dia maha bijaksana, dia maha mengetahui. Jadi macam mana nak kata tak aci, tak boleh kata lagu tu. Boleh kita kata Allah Ta'ala ni dia berkehendak dan dia buat sesuatu mengikut kehendak dia. Di saat dia buat, dia tidak berlaku zalim. Sehingga kalau orang tu tak dapat hidayah petunjuk pun, Allah Ta'ala tidak akan azab dia kalau dia tak dapat peringatan. Allah akan azab dengan seadil-adilnya. Ini adalah satu ketetapan yang ada pada Allah. Jadi siapa yang dapat hidayah, syukur, terima kasihlah kepada Allah. Siapa yang tak dapat hidayah lagi, mintalah doa kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan dia hidayah. Tapi kena minta sungguh-sungguh lah. Dan siapa yang tidak terpandu pun nak minta doa kepada Allah, maka orang ni jauh dari hidayah. Nak minta doa hidayah pun tak sedah. Apatah lagi nak menerima hidayah. Jadi kita ni minta doa sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah lah tu. Jadi kalau betul ikhlas kita, jujur kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, insya-Allah Allah builah kita. Insya-Allah. Sebab kita jujur minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau tak jujur minta ihdinas siratal mustaqim dengan Allah, tak jujur tu lagu mana? Minta ihdinas siratal mustaqim, wa amari Quran tak sepakar, wa amari hadis tak sepakar. Jadi macam mana jujur dia ihdinas siratal mustaqim? Siratal mustaqim yang kita minta dengan Allah tu ialah melalui jalan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tiba-tiba mulut kata ihdinas siratal mustaqim. Mari ayat Quran, mari hadis Nabi depan matamu. Boleh baca, faham, boleh dengar orang rajak, tiba-tiba hati menolak. Yang ni tidak ikhlas lah, tidak jujur dalam minta ihdinas siratal mustaqim tu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik kepada jalan yang lurus. Iaitulah jalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadatnya, dan dari sudut muamalah serta akhlaknya. 4 penjuru tu kita minta hidayah dan petunjuk dari Allah. Apa dia? Akidahnya. Yang kedua, ibadatnya. Yang ketiga, muamalahnya. Dan yang keempat, akhlak kita. Biarlah kita ni hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qul ara'aitakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ara'aitakum in atakum azabullah aw atatkumus sa'ah. Katakanlah wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab Allah atau datang kepada kamu hari kiamat. Tolong ayat bagi tahu kepada orang-orang kafir. Bagaimana sekiranya nanti kalau tiba-tiba datang sungguh azab Allah ataupun tiba-tiba berlaku kiamat, macam mana kamu nak buat? Macam mana kamu nak buat? Aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Takkan masa tu kamu nak minta tolong dengan selain Allah juga? Cuba bagi tahu aku. Kalau tiba-tiba datang satu azab dari Allah ataupun hari kiamat, saat tu nak minta tolong dengan selain Allah lagi kau? Bal, kata Allah, bal iyyahu tad'una. Bahkan pada saat tu
Mu hanya berdoa kepada Allah je. Nah, masa tu tak ada dah nak minta tolong. Contoh kita lah, hak orang duk gagal-gagal sebut cerita ahli naubah. Kak Azhar dengar dah cerita ahli naubah ni. Kak Azhar dia bagus. Dia tengok Facebook. Dia dengar kuliah live dia. Cukup dah tak? Alhamdulillah. Ada orang ni dia baca bismillah 41 kali minta dengan ahli naubah. Ahli naubah ni siapa? Wali-wali gaib. Pada dia lah. Wali-wali gaib. Dan dia kata wali-wali ni ada kuasa menjaga kawasan. Setiap kawasan ni ada wali naubah dia. Jadi kita nak tidur, kita baca bismillah 41 kali. Sedekah kepada ahli naubah, minta tolong dia jaga kita. Jadi bunyi tu oleh kerana nama tu wali, berasa nak canggah pun berasa tak kena, sebab dia tepek atas wali. Sedangkan isu yang lebih utama daripada wali tu ialah minta tolong dengan wali tu. Ada dua persoalan lah. Nombor satu, wali naubah ni lagu mana barang, lagu mana sifat, ada tu dari mana ni? Wujud ke tak dia ni berdasarkan perkataan dari Allah dan Rasul ke ataupun sebenar-benarnya hak demo nampak tu dengan wajahnya putih bersih, pakai jubah, boleh jalan situ, kamu minta tolong dia hadir. Kau hak nampak tu sebenar-benarnya adalah jin yang menamar sebagai manusia nak menyesatkan manusia. Ada sungguh kau sifat manusia hidup di balik ghaib ni? Manusia hak hidup di alam ghaib, dia manusia tapi hidup di alam ghaib. Ada tak sifat manusia lagu tu? Kau sebenarnya hak hidup di balik alam nyata kita ni sebenarnya jin. Hak kita tahu manusia ni, kalau nama manusia hidup di alam manusia. Hak namanya jin hidup di alam jin. Tak ada manusia hidup di alam jin. Jin mari kepada alam manusia tu jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah. Tapi kalau manusia tu dia pindah duduk di alam jin, tak kena sakal lah dia. Moga apa alam manusia lebih utama, manusia lebih tinggi kedudukan. Tapi kita nak katanya tak ada bukti yang nyata yang menunjukkan ada manusia ni dia ghaib, hidup dalam ghaib, hanya orang-orang yang boleh nampak dia. Tak ada. Kalau ada tu kemungkinannya adalah jin yang berupa manusia. Jin yang berupa manusia. Itu satu. Yang kedua, hukum minta tolong dengan benda ghaib, dengan jin. Allah Ta'ala dah sebut dalam surah jin dan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia ni dia minta tolong dengan makhluk jin. Apa hukum dia, boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Sebab dia melibatkan akidah, kepercayaan. Kita dah sebut juga kemarin kan, sebut dah kemarin. Lalu minta tolong dengan orang nyata jelas nampak, tak apa. Sebab itu hukum adatnya berlaku lagu tu. Dia tidak melibatkan akidah, kepercayaan. Nak percaya gapo lagi, moga orang duduk tepi kita. Minta tolong ambil tisu tu, dia pun ambil. Mu minta tolong dengan makhluk tu. Dok mari jelas nyata, dia tak melibatkan iktikad gapo. Moga dia ada tepi kita. Tapi kalau kita ni duduk seorang tu, kita seru, Bulia bin Mulkan, awak mari tisu kat aku. Tiba-tiba tisu tu gerak mari kat kita. Tu ada iktikad dah tu. Ada kepercayaan. Benda tidak nyata. Jadi ada beza dua tu. Ada beza. Persoalan dia, esok-esok kalau tiba-tiba berlaku kiamat, dan nak minta tolong dengan ahli naubah kau nak minta tolong dengan Allah?
Kalau berlaku kiamat, atau kalau tiba-tiba datangnya azab Allah, dan nak minta tolong siapa? Nak minta tolong ahli naubah ke nak minta tolong dengan Allah? Di situlah jelasnya nampaknya. Allah Ta'ala kata dalam ayat surah Al-An'am ni, ayat 41. Ayat 40, Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Acu kata, kalau tiba-tiba mari azab atau mari hari kiamat, mu nak doa kau kepada selain dari Allah? Bal iyyahu tad'una. Bahkan waktu tu mu minta dulu dengan Allah je. Tak ada dah lain daripada Allah. Maknanya kalau masa tu kamu nak minta tolong dengan Allah, kenapa masa senang ni kamu pergi minta tolong dengan selain Allah? Patutnya Allah lah tempat awak minta tolong waktu mu susah dan juga waktu mu senang. Sebab dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Dan dialah yang boleh menghapuskan bahaya yang kamu pohonkan kepadanya jika dia kehendaki. Hak boleh halal gapo semua, tidak ahli naubah tu. Ahli naubah tu dia tak boleh buat gapo. Kalau dia makhluk, maknanya dia makhluk. Nah, hak boleh hilangkan mudarat ni Allah ya. Wa tansawna ma tusyrikun, kata Allah, dan di saat itu kamu lupa apa yang kamu sekutukan dengan Allah. Maknanya masa tu kalau dah habis tak ingat-ingat kepada hak lain selain dari Allah. Mari kiamat, mari bala besar, malapetaka, ada nak minta tolong lagi dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada dah. Ni tak ada dah. Atau ajar pula ilmu pelik-pelik. Kau kemarin tu bik cerita zikir lipat bumi. Zikir lipat bumi. Abang Fadil tahu zikir lipat bumi ni? Tak tahu. Dia baca bismillah 71 kali. 71 kali baca bismillah. Tapi jangan baca atas kereta. Jangan baca kat kereta. Zikir wujud kalau kita amat baca bismillah 71 kali, jadi jalan jadi cepat, jadi laju. Bumi ni lipat, tahu lipat bumi. Jadi bumi ni berlipat. Kita daripada poin ni patut jalan, tapi dia lipat jadi dekat. Jadi kita jalan laju jadi. Dia panggil ilmu lipat bumi. Baca bismillah 71 kali. Tapi dia kata jangan baca dalam kereta. Kalau baca dalam kereta terlebih laju jadi accident. Patut ni dia kena jadi penasihat Formula 1 Malaysia. Formula 1 Malaysia ni nak tanding, panggil ustaz ni baca bismillah 71 kali tu, tepuk di steering kereta Formula 1 Malaysia. Hak Malaysia aja, jangan tepuk orang lain. Tepuk di Formula 1 Malaysia. Pendek kata lajulah kereta Formula 1 Malaysia, nyelipak bumi. Tapi gitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita ni kembalilah kepada Allah. Kembali kepada syariat yang benar. Kembali kepada syariat yang benar. Ingat waktu mari bala esok, waktu mari hari akhirat besok, pada siapa kita nak minta tolong? Orang yang mana atau Tuhan yang mana kita minta tolong dengan dia pada hari akhirat tu, hak itulah hari ni kita minta tolong. Sebab kalau kita minta tolong dengan hak lain hari ni, akhirat esok baru nak minta tolong dengan dia, dia tak terima. Sebagaimana Allah Ta'ala kata Maliki Yaumiddin, dia nak pemilik hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Maknanya hari ni sebagaimana kita tahu, kalau Allah sahaja yang berkuasa di hari akhirat esok,
Dan hanya Allah yang tempat kita minta tolong hari akhirat esok. Maka atas dunia ni dah kita hanya minta tolong dengan Allah. Sebab kalau tiba-tiba lain hak mau minta tolong di dunia dengan orang lain, sampai akhirat baru nak minta tolong dengan Allah, Allah kata mungkin minta tolong dengan hak orang minta tolong dunia itulah. Mana kalau atas dunia ni sikit-sikit ahli naubah, sikit-sikit ahli naubah. Hak ni hak orang Islam dah. Kalau orang kafir sikit-sikit hubal lah, sikit-sikit lata lah, sikit-sikit shiva lah, sikit-sikit gapo lagi. Nama Buddha perak patung-patung dia. Neh? Ganesha lah nama-nama. Huang Yin lah, Kuan Yin tak kira lah nama apa. Kalau minta dengan dia atas dunia ni, akhirat esok minta dengan dia lah. Allah Ta'ala berlepas diri. Nah. Kita baca dah. Nah. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Baru beberapa ayat lepas kita baca, di mana pada hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan kumpulkan orang-orang yang menyembah selain dari Allah ni. Allah kumpulkan dan Allah Ta'ala tanya dia, mana dia hak mu sembah selain dari Allah? Minta dengan dia lah. Kenapa minta dengan Allah? Jadi kalau orang hak duk ralik atas dunia ni, sikit-sikit ahli naubah, sikit-sikit ahli naubah, akhirat esok mu nak minta tolong dengan ahli naubah ke nak minta tolong dengan Allah? Nak minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Ahli naubah ke dia, sama ada manusia ke jin pun kita tak tahu status dia. Demo tak kena barang dia kata. Demo kena barang tak ikut demo kena ahli naubah. Kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Barang tentu yang Maha berkuasa dunia dan akhirat. Di langit pun dia Tuhan, di bumi pun dia Tuhan. Dulu pun dia Tuhan, lah ni pun dia Tuhan, masa depan pun dia Tuhan. Waktu atas dunia ni Tuhan, akhirat esok pun dia lah Tuhan. Hak tu hak kita kenal. Kalau demo kata demo kenal barang, ikut demo lah. Kita nak kenal tu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tunduk patuh kepada Allah. Jangan minta kepada selain dari Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Allah Ta'ala tak benar. Allah Ta'ala kata dah ni, bal iyyahu tad'una. Akhirat esok mu minta dengan dia juga. Fayakshifu ma tad'una ilaihi. Dia hak boleh buat gapo dia hak mu minta. Hak minta dia boleh selamatkan mudarat gapo dia. Wa tansawna ma tusyrikun. Dan kamu lupa dah saat tu siapa yang kamu syirikkan dengan Allah. Jadi beringatlah, kena pakak-pakak beringat. Hati-hati macam-macam lah ni. Keluar ni macam-macam. Pelik-pelik. Ni benda hak tidak disangka-sangka. Tapihlah dulu. Tapihlah dulu. Kita nak ambil ilmu tu daripada siapa, tapihlah dulu. Dan penapih kita tu biar kita ni banding sentiasa. Bila kita nak tapih tu cara mana? Kita bandingkan dengan Quran, kita bandingkan dengan sunnah. Nabi SAW tidak minta lagu tu. Sahabat-sahabat pun tak minta lagu tu. Tak ada lah tu kalau tidak Nabi ni. Tak ada lah Nabi hijrah siapa 8 hari berhijrah nusuk dengan orang musyrikin. Tu pun kena kejar kepada Suraqah bin Malik. Kalau Nabi tahu ilmu lipat bumi kak, pakai sehari siapa lalu ke Madinah. Apa Nabi tak ada ilmu lipat bumi. Gi di perang Tabuk jauh. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Jauh. Nak pergi perang Tabuk ni makan bulan dia punya perjalanan ni. Bapalah sahabat-sahabat tak amat ilmu lipat bumi ni. Perang dengan orang Rom lagi. Biar kita laju daripada dia. Kuda kita laju daripada dia. Tak ada berlaku ilmu tu zaman tu. Tak ada. Sahabat-sahabat ni nak pergi selepas Nabi wafat.
pergi mengembara ke seluruh bumi ni, nak menyebarkan risalah Islam. Tak ada juga duk pakai ilmu lepak bumi. Tak ada. Jadi jangan pelik kak. Jangan pelik pada orang. Nampak pelik tu nampak macam betul. Tapi sebenarnya bila kita banding, nampaklah tak betul tu. Kena buat perbandingan sikit. Banding dengan sahabat, banding dengan Nabi. Kalau benda tu betul ada, Nabi lah yang paling berhak sekali amal. Dan sahabat lah yang paling layak sekali amal dulu. Lebih daripada kita. Pasal dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah bahasa mudahnya kita nak kata, ikutlah betul-betul hak Quran ayat, hak Nabi sebut berdasarkan kefahaman ulama-ulama yang tidak menyelisihi Quran dengan hadis. Berdasarkan ulama juga, tapi ulama mana? Ulama yang tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis. Dan orang yang menyelisihi Quran dan hadis ni sebenarnya tak layaklah nak panggil ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Tiba-tiba dia buat selisih dengan hak Nabi. Jadi tidak ulama lah lagu tu. Ulama ni orang yang betul ikut Quran, orang yang ikut betul ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.